Bab larangan seseorang mendoakan keburukan ke atas ahli keluarganya dan harta bendanya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mendoakan keburukan ke atas dirimu, dan jangan kamu mendoakan keburukan ke atas anak-anakmu. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas khadam-khadammu, dan jangan kamu mendoakan keburukan ke atas harta bendamu. Janganlah kamu menepati saat penerimaan oleh Allah, di mana dikurniakan apa yang diminta, dan dia memakbulkan doa kamu. Abu Dawud berkata hadis ini muttasil. Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah telah bertemu dengan Jabir. Ini bab berselawat ke atas bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa ada seorang perempuan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah kepadaku dan kepada suamiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, sallallahu alaiki wa ala zaujik, semoga Allah berselawat kepadamu dan kepada suamimu. Bab doa bi zahril ghaib, ini bab doa di belakang seseorang ataupun doa tanpa pengetahuan seseorang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ummi Darda, katanya tuan saya, yaitu Abu Darda, yakni suaminya, telah menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berdoa untuk seseorang saudaranya tanpa pengetahuannya, para malaikat mengucapkan amin walaka bimithlin, dan engkau juga mendapat seumpama itu. Semoga engkau mendapat seumpama itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling cepat dimakbulkan ialah doa seseorang untuk seseorang yang tidak ada di hadapannya, ataupun doa seseorang untuk seseorang tanpa pengetahuannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang dimakbulkan dalam keadaan tidak diragui tentangnya, dengan tidak ada sebarang keraguan padanya, yaitu doa ayah, doa orang yang bermusafir, dan doa orang yang dizalimi. Bab ma yaqul idza khafa qauman, ini bab apa yang harus diucapkan, dikatakan ataupun didoakan oleh seseorang apabila ia takut kepada golongan tertentu ataupun sesuatu kumpulan orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah daripada Abi Burdah bin Abdullah, Abdullah maksudnya Abdullah bin Qais, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau takut, kalau bimbang tentang sesuatu kumpulan orang, baginda akan berdoa begini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, sesungguhnya kami letakkan engkau, kami jadikan engkau di hadapan mereka, kami letakkan engkau di hadapan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan mereka. Nah, itu beberapa hadis yang kita baca saat ni.
Tapi baru ni kan bahasa tak puas hati. Pasal tak ingat dulu-dulu pun tak bincang banyak mana dari segi sanad dia. Padahal kita sudah jumpa dah dulu, iaitu dalam kitab Abwabil Jumu'ah dulu, iaitu hadis yang terakhir hak sebelum ni. Sebelum kita baca saat ni, hadis terakhir hak dulu, hak minggu lepas. Sepatutnya kena bincang dengan lebih detail, lebih panjang sikit. Takut-takut orang keliru. Iaitu hadis حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقولون بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Itu hadis ni, iaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara hari-hari kamu yang paling afdal ialah hari Jumaat. Oleh itu kamu kena perbanyak berselawat kepadaku, kerana selawat kamu itu dikemukakan kepadaku. Perawi berkata, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami itu dikemukakan kepadamu padahal engkau telah pun hancur luluh, yakni setelah mati. Qala, kata perawi yakni Aus, yaqulun, mereka berkata, makna arimta itu ialah balita, engkau telah pun mati dan binasa. Qala inna Allah harrama 'alal ard ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi tubuh para nabi. Nah tu. Apa ni ringkas sangat kan? Tak puas hati. Ni cerita ni masih lagi berkenaan dengan zikir selepas sembahyang. Zikir selepas sembahyang dan istighfar selepas sembahyang, termasuklah juga selawat lah. Termasuk juga selawat. Hadis ini boleh dikatakan menjadi pegangan lah kepada kebanyakan orang tanpa disedari bahawa Nabi SAW ni tubuh dia tidak hancur apabila mati, tidak musnah. Ditambah lagi orang-orang mati syahid, orang-orang hafal Quran, dan ada beberapa lagi selalu kita dengar. Tetapi kalau kita nak tahu dari segi kedudukannya, benda ni adakah sampai ke peringkat akidah, boleh dibuat akidah ke tidak, dia kena bahas dulu. Dia kena bahas dulu setara mana hadis ni, setara mana hadis ni. Di sini dia tak ada panjang lah, tak ada komen apa. Dia mari gitu sebab dia kata sudah berlalu dah hadis ini dalam bab Jumaat dulu. Dalam bab-bab Jumaat, bincang pasal Jumaat dulu sudah berlalu dah. Pada hadis sana pun tak ada bincang sangat. Yang kita nak bincangnya di sini, walaupun hadis ini ada dalam Abu Daud, dan hadis yang dekat-dekat dengan ni kita akan baca nanti ada dalam Ibnu Majah. Hadis ni betul-betul lagu ni ada dalam Nasa'i dan lain-lain lagi banyak. Dalam Sahih Ibnu Hibban dan banyak lagi ada hadis ni. Tapi sanad dia lagu ni. Sanad dia lagu ni. Ramai ulama-ulama mengatakan sahih atas dasar ia ada di dalam Sahih Ibnu Hibban, ada dalam Abu Daud, dan ramai pula yang mengatakan tidak ada apa-apa masalah
dari segi sanad dia dan begitu juga dari segi matan dia tidak ada apa-apa masalah. Termasuklah hak terkini ulama hadis yang terkenal iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia pun kata sahih juga. Hak mana-mana ada kitab dia tu, taklid dia ataupun takhrij hadis dia, boleh tengok dia kata sahih. Dia kata sahih. Dia seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan kita hormat, ahli ilmu. Tetapi setengah-setengah orang menganggap kata-kata dia tu muktamad. Itu tak kena. Kena tengok dulu. Kita kena mengaji terus. Jangan bergantung dengan sesiapa. Kena mengaji berterusan. Sebab apa benda ni bukan baru, lama dah ni. Dan orang yang mempertikaikan hadis ini bukan calon-calon orang juga. Nanti kita baca. Ini antara yang menyebut tentang hadis ini. Munziri yang telah meringkaskan Sunan Abi Dawud ini, dia komen, dia kata wa akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Nasa'i dan Ibnu Majah juga mengemukakan hadis ini. Walahu illatun daqiqah. Tapi hadis ini mempunyai illat, kecacatan yang sangat halus. Asyara ilaiha al-Bukhari wa ghairuhu. Imam Bukhari dan selainnya telah mengisyaratkan kepada kecacatan yang terdapat di dalam hadis ini. Mari pula Aini, iaitu pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari, Umdatul Qari, dia juga ada buat syarah kitab Sunan Abi Dawud. Dia juga ada buat syarah juga Sunan Abi Dawud. Dalam syarah Sunan Abi Dawud dia kata kepada wa illatuhu, illatnya Pak Imam Bukhari sebut tu, Imam Bukhari isyarat tu duduk mana, ada sebut. Illatnya iaitu Husain bin Ali Al-Ju'fi lam yasma' min Abdurrahman bin Yazid bin Jabir wa innama sami'a min Abdurrahman bin Yazid bin Tamim wa Abdurrahman bin Yazid bin Tamim la yuhtajju bihi. Itu kata dia. Ini kan kalau kita tengok kan sanad dia, Hasan bin Ali, Imam Abu Daud ambil daripada Hasan bin Ali, Hasan bin Ali ambil daripada Husain bin Ali, Husain bin Ali ambil daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Baru ni kita sebut dah rekah sangat. Ni keliru ni. Bukan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Sepatutnya Abdurrahman bin Yazid bin Tamim At-Tamimi orang panggil. Ni sepatutnya. Bukan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Tu tengok Imam Bukhari ni siapa? Amirul Mukminin fil hadis. Khalifah ni. Amirul Mukminin, khalifah dalam ilmu hadis. Dan tabibul hadis wa ilalihi. Doktor pakar dalam hadis dan kecacatan, tahu mana sakit, mana tak kena. Kita kena ingat Bukhari itu dia orang setara tu. Dialah yang mempertikaikan. Dia kata Husain bin Ali ni dia tidak ambil daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Sini keliru dan mengelirukan. Yang sebetulnya dia ambil daripada Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Dia ni la yuhtajju bihi, tidak boleh dijadikan hujah. Dhaif lah, tidak boleh dijadikan hujah. Itu asal perkara dia sebut. Di sini dalam hadis ini tersilap pada datuk dia. Dia kata Ibnu Jabir, sedangkan bukan Ibnu Jabir, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bukan. Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Itulah huffaz hadis, hafiz hadis, mengingatkan kita tentang perkara ni. Ini kesilapan berlaku di sini. Tak apalah. Imam Bukhari dia tulis mana tentang ni dalam kitab dia At-Tarikhul Kabir dan Ad-Du'afaul Kabir. Begitu juga anak murid dia Imam Tirmizi dalam Al-Ilal, Kitabul Ilal dia ada sebut benda ni. Imam Bukhari kata Ani Bukhari kata dalam kitab At-Tarikhul Kabir dia kata Abdurrahman bin Yazid bin Tamim As-Sulami Asy-Syami an Makhul. Dia ambil daripada Makhul. Orang yang dengar hadis daripada dia Walid bin Muslim. Dia ni Abdurrahman bin Yazid bin Tamim ini indahu manakir, banyak riwayat mungkar. Banyak riwayat mungkar. Bila ulama hadis kata banyak riwayat mungkar, dia tu sendiri perawi dhaif. Dia riwayat bercanggah dengan riwayat yang kuat.
perawi-perawi yang kuat. Begitu. Wa yuqalu, orang kata, huwa alladhi rawa anhu ahlul Kufah, Abu Usama wa Husain. Dia ni lah hak sebenarnya orang-orang Kufah meriwayatkan daripada dia, iaitu Abu Usama dan Husain. Ni Husain bin Ali. Husain bin Ali ni orang Kufah. Faqalu, mereka kata Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Yang betulnya bukan hak tu, Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim. Itu kata Imam Bukhari. Hak tu, hak sahih. Dia bukan, dia tidak ambil daripada Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Tak. Demikian juga selain daripada Imam Bukhari, Abu Hatim, seorang tokoh rijal yang terkenal dan menulis kitab rijal khusus 9 jilid. Kitab perawi-perawi ni. Dia tulis. Dia kata indahu manakir, banyak riwayat mungkar ada pada dia ni. Dia pun kata lagu tu dia ni lah hak Abu Usamah dan Husain Al-Ju'fi. Husain Al-Ju'fi ni perawi kita, Husain bin Ali Al-Ju'fi ni. Ambilnya. Mereka berdua kata huwa ibnu Yazid bin Jabir. Padahal silap kata dia. Bukan bin Jabir, bukan cucu Jabir ni, tapi cucu Tamim. Hak betulnya Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim, wa huwa dha'iful hadis. Dia ni seorang perawi dhaif. Tak apalah. Dua orang. Khatib Baghdadi kata pula. Ni Khatib Baghdadi kata pula. Rawal Kufiyun ahadith Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim an Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Ada juga. Kita akan jumpa lagu ni, iaitu orang-orang Kufah meriwayatkan hadis-hadis Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim. Dia tu ambil daripada Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir ni. Ada juga, akan jumpa lagu tu, kata dia. Tetapi ini tidak betul. Ni waham, kata dia. Tak betul ni. Wa qala Musa bin Harun Al-Hafiz. Ni seorang hafiz hadis. Dia kata Abu Usamah meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Ini adalah keliru dia. Kalau tak saya kata berat, kita kata keliru lah, dia keliru. Dia bercelaru ni. Kalau kata beratlah. Dia keliru, kata dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada dia tak ada berjumpa dengan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Tak ada. Macam mana dia nak ambil daripada Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir? Husain bin Ali ni tak ada. Dengan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir, dia tak ada. Hak tentu dia adanya Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim. Hak tu hak ada. Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir tak ada. Dia tak jumpa. Bila tak jumpa, putus. Bila putus, munqati', dhaif riwayat itu. Ni kata dia. Dia tak ada jumpa pun. Hak dia ada jumpanya Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim. Ni jadi keliru. Banyak dalam kitab-kitab hadis ni orang keliru daripada nama-nama gini lah. Dia tukar sikit ya. Sebutir ya tukar habis. Kucabarah habis. Bercelaru habis. Ulama-ulama besar apa rebah. Inilah benda. Sebab tu kena beringat. Dia ingat ni Ibnu Jabir. Ibnu Jabir, kalau Ibnu Jabir tu sungguh thiqah. Tapi kalau dia thiqah pun dah putus. Tak boleh. Tak lagi juga. Dhaif juga. Demikian tersebut dalam syarah Aini, syarah kepada Sunan Abi Dawud. Itu yang kita petik, ambil situ. Seperkara lagi, iaitu kalau kita kata ada ni Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir, biar kita terima. Kalau kita terima hak ni lagu ni, sebab setengah-setengah orang dia kata tak betul tu, hak tu hak ni betul dah lagu ni. Sadi kita kata dah, ulama kata dah, dia tak ada ni Husain bin Ali tak ada dengan Abdul Rahman bin Jabir. Kalau kata Abdul Rahman bin Jabir bin Yazid ni memang hak ni betul, memang orang ni orang molek, tak lagi juga. Sebab apa? Husain bin Ali tak ada dengan dia. Hak dia adanya Abdul Rahman seorang lagi tu, cucu Tamim tu, bukan cucu hak ni Jabir ni. Dia tak ada. Macam mana nak jadi sahih? Sebab tu tak lagi. Orang kata sahih tak kena. Bukhari kata tu betul dah. Imam Bukhari kata tu tepat. Kalau kita kata biarlah kita kata kita terima orang ramai kata dah hak ni dia dah Husain bin Ali ni dah dengan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir, dan hak ni Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir
bukan bin Tamim. Kalau kita terima hak tu pun tak lagi juga. Tak lagi, tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Pemeriksaan polis banyak ni, banyak tempat tak lepas. Bawa barang tak sah, bawa barang terlarang tak boleh. Banyak stesen ni kena berhenti, kena periksa banyak. Sebab Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir mati pada tahun berapa? Situ. Itu hijau ulama hadis. Mati pada tahun berapa? Dia mati pada tahun 154 Hijrah. Sekarang ni dia ambil daripada Abil Ash'ath As-San'ani, namanya Surahbil bin Adah ataupun Surahbil bin Kalb. Adah tu tok dia, tok kepada tok dia. Hak ni dia ni Abul Ash'ath As-San'ani ni dia dah dengan zaman penaklukan Syria, iaitu pada tahun yang ke-13 Hijrah. 13 Hijrah dia dah ni Abil Ash'ath As-San'ani ni tahun 13 dia ikut serta pergi menakluk Syria. Sedangkan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir, kalau kita terima hak orang kata dia ni orang molek, perawi yang walaupun ada setengah-setengah pertikaian tapi kebanyakannya terima. Kalau kita kata lagu tu pun tak boleh. Bermakna dia ni Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir ni dia kena umur dia 150 tahun lebih baru dia dah jumpa dengan Abil Ash'ath As-San'ani, baru dia dah. Sebab kawan ni pada tahun 13 Hijrah pergi ke sana, pergi ke Syria, perang sekali sana. Tak ada siapa pun ulama hadis yang mengatakan kedua-dua mereka ni atau salah seorangnya umur panjang sampai 100 lebih. Tak ada. Dah kalau 54 mati, kalau kita kata tahun 70 pun, mesti dia tak ada dengan kawan tu. Kawan tu bukan umur panjang. Mana? Mati dah. Mesti ada seseorang di sini. Antara Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir dengan Abil Ash'ath As-San'ani mesti ada seseorang. Siapa dia? Seseorang. Putus pula. Ini orang panggil sanad munqati'. Bila munqati' putus, dhaif. Tak lagi juga. Tak lagi juga. Itu dia. Ini bahas dari segi sanad dulu. Itulah Imam Bukhari kata ada illat, ada kecacatan pada hadis ini. Kecacatan yang duduk mana? Duduk pada sanad dia tu. Ya betulnya sini Abdul Rahman bin Yazid bin Tamim, supaya Imam Bukhari kata bukan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Itu keliru. Sebab apa? Husain bin Ali ya tak ada dengan hak ni. Kalau kita nak pakai hak ni pun tak jadi sahih juga. Kalau kita nak pakai hak ni tak jadi sahih juga. Sebab dia tak ada, putus. Situ sah putus. Lepas putus sah lagi antara Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir dengan Abil Ash'ath. Putus pula situ. Dengan sebab itu dia tidak boleh jadi sahih. Jangan kita terpengaruh ataupun mudah terpedaya dengan seseorang kata sahih. Tak boleh. Kena tengok sendiri, cek sendiri. Gitu kaedah. Lepas tu bukan kerja orang biasa, bukan kerja hak tak mengaji. Hak mengaji pun lebih kurang tak erat lagi. Dia kena mengaji lama kala, banyak kala, dan duduk main tatak kitab semua, baru jumpa benda-benda gini. Kalau tidak, kalau kita percaya kat orang, apa? Tak lagi. Banyak Albani, walaupun kita hormat kepada dia, sangat hormat, tetapi banyak juga ketelanjuran dia tergelincir banyak. Umpamanya dia kata hadis Thaqalain dalam Tirmizi itu sahih, padahal tidak sahih. Tidak akan jadi sahih dengan sebab seseorang kata sahih, tidak akan jadi sahih. Dia kena tengok sanad dia tu. Tengok sanad dia tu molek. Banyak lah, bukan sepak lah, banyak. Itulah pasal dia buat kerja banyak kan. Banyak lah rebah dia nya. Hak tersungkurnya pun banyak juga. Tak apalah, mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya. Gitulah. Tak apa. So lagi, hak berkenaan dengan tubuh Nabi ni tidak dimakan oleh tanah ni, ada sah lagi riwayat berbeza daripada hak ni. Ni lafaz dia seperti kita baca tadi lah. Ada sah lagi, iaitu riwayat Ibnu Majah. Gini bunyi dia. Ibnu Majah kata, haddatsana Amr bin Sawad al-Misri
قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. Ni maksud dianya, riwayat daripada Abu Darda, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu dihadiri oleh malaikat, dan tidak ada sesiapa pun yang berselawat kepadaku melainkan selawatnya itu dikemukakan kepadaku, sehinggalah dia selesai berselawat. Abu Darda bertanya, Abu Darda kata, dia kata saya pun tanya, kalau selepas mati lagu tu juga ke? Nabi SAW kata selepas mati pun lagu tu. Lepas tu dia kata sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi memakan tubuh para nabi. Sesungguhnya Nabi Allah itu hidup dan diberi rezeki, diberi rezeki dalam kubur dia, di alam barzakh dia. Lebih kurang lah isi dia tu, lebih kurang, ada beza sikit-sikit je. Tapi sanad ni pun tak lagi juga, tak lagi juga. Sanad ini tak lagi, putus dua tepak juga seperti tadi, dua tepak putus. Bila putus, kalau setepak pada dah, kalau dua tempat munqati' lagilah dhaif. Gapo dia di mana? Iaitu Ubadah bin Nusay. Ubadah bin Nusay, Ubadah bin Nusay dia tak ada dengan Abi Darda. Situ sah putus, dia tak ada, mesti dia ambil daripada orang lain, bukan secara langsung, tak ada. Artinya riwayat ini mursalah. Begitu juga Zaid bin Aiman, dia tak ada ambil, dia tak ada berjumpa dengan Ubadah bin Nusay, dia tak ada berjumpa dengan Ubadah bin Nusay. Demikian kata Imam Bukhari. Imam Bukhari kritik juga ni, tak boleh pakai juga ni katanya, sebab ada dua tempat ni tak ada berjumpa, maka jadi dhaif. Bila dhaif tak boleh nak buat pegangan. Ya kita sebut tu bapanya. Kalau Nabi tidak dimakan oleh tanah pun bapanya, tak molek ke? Bukan soal molek tak molek, takut jadi akidah. Pegang-pegang lama-lama tu cahaya kemah keming gitu. Sehingga kalau orang pertikaikan hak ni, orang kata dak, boleh jadi dia kata rosak pula orang tu, sesak pula, macam-macam pula. Padahalnya nak jadi akidah ni benda tu, kalau hadis dia tak list setara ni. Dia tak list setara ni. Hadis setara ni tak boleh dijadikan landasan akidah. Ni masalah percaya ni. Gapo dia masalah amalan, tak ada kena mengena dengan amalan gapo. Kalau nak selawat tu boleh. Bila-bila pun, semasa hidup selepas mati pun memang boleh. Tak ada kena mengena dengan bumi tidak makan, tak ada kena mengena. Selawat tu memang boleh semua. Pahala pun boleh, pahala banyak semua. Selawat sekali balas 10 kali gapo tu, selawat kepada kita tu memang ada. Masalah selawat tu, masalah hak ni tak ada kena mengena bumi, tanah tidak makan tubuh nabi-nabi ni, tak ada kena mengena dengan amalan kita, tak ada kena mengena. Kalau nak ada pun ia jadi akidah benda setara ni tak boleh. Apalagi ada riwayat yang lebih sahih. Ada riwayat yang lebih sahih dalam Muwatta, dalam Bukhari, ni tak ada dalam Bukhari ke apa, ni tak ada. Hak ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Muwatta Imam Malik, semua kita hadis ada. Boleh katakan gitu ya. Gapo dia? Ni hadis berbunyi, kullu ibni Adam ta'kuluhu al-ard illa ajba adh-dhanab minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Ni hadis. Dan hadis seumpama ini banyak, dengan lafaz ini dan seumpama ini maknanya banyak, iaitu setiap anak Adam dimakan oleh bumi kecuali ajbaz zanab. Ajbaz zanab, satu bahagian yang kecil sangat daripada setiap manusia itu. Daripadanya lah
manusia diciptakan, dijadikan, dan daripadanya juga akan dicantumkan semula tubuh manusia. Itu asasnya. Kalau berdasarkan hadis yang umum ini, maka semua, termasuklah nabi-nabi, tak ada kecuali. Setiap anak Adam itu termasuklah nabi-nabi. Cuma ulama kecualikan itu, dia kata tak, memang hadis ini umum untuk orang lain, tapi ada beberapa golongan yang dikecualikan, termasuklah Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Tapi dia taksiskan umum ini dengan gapo? Dengan ayat Quran ke? Tak. Dengan hadis. Hadis mana? Hadis ni. Tak boleh gila dua ni ya hadis. Gimana pun sanak dua ni. Mesti ada Abu Darda ataupun Aus bin Aus. Dan kalau riwayat Aus bin Aus, rawi dia lagu ni panjang pendek je, panjang pendek ke bawah lagi. Di atas ni orang tulis. Dan kalau kita nak taksiskan sesuatu hadis, hadis umum nak taksis boleh, tapi hadis setara ni tak boleh nak taksiskan hadis yang kuat, tak boleh. Kaedah taksis itu dia kena tahu juga kaedah taksis. Kaedah taksis, misalnya kita kata Nabi SAW bersabda, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna sadaqah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Dalam Quran sebut. Kalau nak kira dalam Quran tu, semua anak boleh terima pusaka daripada ayah berdasarkan Quran, termasuklah Nabi. Itu umum, ayat tu umum. Tetapi ulama-ulama kata tak, Nabi tak termasuk dalam hak tu. Anak cucu Nabi ke bini dia, siapa-siapa kau boleh terima pusaka sepatutnya. Kalau orang lain, hubungan tu boleh menerima pusaka, tapi Nabi tak boleh. Sebab apa? Ada hadis tadi, inna ma'asyiral anbiya la nurah ma tarakna sadaqah. Ada hadis tu. Hadis itulah yang mentaksiskan ayat Quran tadi. Boleh, hak tu boleh. Sebab hadis tu setara mana? Tinggi hadis itu. Bukan sekadar sahih, tapi mutawatir mengikut ulama. Tinggi, boleh. Boleh taksis. Tapi kalau hak ni nak taksis hak tadi, tak boleh. Tak gerak. Rebah dia sendiri. Dia nak tolak rebah hak ni, hak tadi kullu bani Adam ta'kuluhu al-ard illa ajbaz zanab tadi, tak boleh, tak boleh. Tak gerak. Hadis setara ni tak boleh. Hak kata tak makan tubuh Nabi ni, banyak-banyak ada hadis setara ni. Tak lebih. Dhaif belaka. Bila dhaif, dia tak boleh taksiskan hadis ni. Hak sahih, hak dalam Muwatta', dalam Bukhari, dalam Muslim, umum. Tapi tidak ada kemungkinan Allah SWT nak memuliakan Nabi-Nabi dia jadi tak makan. Ada kemungkinan, tapi nak buat akidah tak boleh. Tu je nak ayatnya. Akidah tak boleh. Lepas tu kita kata, kalau hadis ini sahih, boleh jadi akidah dah. Tidak semua sepakat ulama. Nak jadi akidah ni sama ada Quran yang qat'iyyut thubut dan qat'i dalalahnya. Itu akidah. Mesti benda tu kena diyakini dari segi ada je. Misalnya Quran, tak payah sana Quran itu ada. Memang benda ni ada dalam Quran. Katakanlah sesuatu, satu perkara ada dalam Quran, boleh terima. Tapi selagi dia kena dalalah dia tu, makna dia tu qat'i ke tidak. Kalau makna dia tu macam-macam lagi boleh makna. Kalau tidak qat'i tak boleh lagi. Dia kena qat'i dalalah pula, baru jadi akidah. Dua perkara, qat'iyyut thubut, qat'iyyud dalalah. Begitu juga hadis. Hadis ni kena sana. Nak qat'i thubut dia tu, dia kena mutawatir. Kalau tidak qat'i, zanni saja thubut dia, walaupun hadis sahih. Kalau selagi dia tu ahad, zanniyut thubut orang panggil, bukan qat'iyyut thubut. Tu kalau hadis. Dia kena mutawatir, baru qat'iyyut thubut. Sekarang kena ada. Sekarang lagi qat'iyyud dalalah. Makna dia tu kena jelas, terang, diyakini dengan penuh, baru boleh. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan hadis hak boleh dijadikan landasan akidah ialah hadis sahih yang mutawatir. Kalau hadis ahad walaupun sahih tak boleh. Tapi sebahagian ulama mengatakan boleh juga hadis ahad pun asalkan sahih jadi akidah. Boleh. Hak lain pun dia tak sekerah sangatlah. Hak tadi golongan yang pertama tak seterima.
Tapi golongan yang kedua kata tak boleh, asalkan hadis ahad itu sahih. Asalkan hadis ahad itu sahih, boleh terima, boleh dibuat sebagai akidah. Tetapi akidah setara mana? Furu' akidah orang panggil, bukan usul akidah. Setara tu je kedudukan dia. Furu' akidah, bukan usul akidah. Furu' akidah. Furu' ni boleh khilaf lagi. Kalau orang berbeza pendapat, tak boleh kita kata dia tidak ahli sunnah, kau dia tidak Islam, kau jauh. Lagilah tak boleh nak kata, tak boleh. Kalau berbeza dari segi furu' akidah. Hak usul akidah, kalau berbeza, barulah jadi lagu lain. Kalau furu' akidah tak. Dengan sebab itu kita tengok Imam Bukhari mengatakan Tuhan ada suara, Tuhan ada rupa. Dah ramai hak lagu tu, hak pendapat lagu tu. Dulu semasa dalam di kuliah Bukhari sudah kita bincang hak tu. Tetapi rupa yang tidak menyerupai makhluk, rupa yang layak dengannya, suara yang layak dengannya, tidak menyerupai makhluk. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis. Hadis itu sahih. Jadi akidah. Tapi akidah furu' akidah. Sedangkan orang Asy'ariyah dia tak terima hak tu. Tuhan ada suara. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, kata dia. Asy'ariyah Maturidiyah tak terima. Tapi bolehkah Asy'ariyah mengatakan sesat golongan hak terima? Tak boleh. Tak bolehkah berbeza pendapat? Boleh. Boleh berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab ini furu' akidah. Itu benda je kalau kita kena tengok benda. Hadis ini penting sangat. Kita boleh tahu beza pendapat gini-gini, hak ni apa ya? Masih lagi ahli sunnah. Padahal dia berbeza dalam perkara yang hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh pula. Apa ya jadi masih lagi ahli sunnah? Sebab yang khilaf tu dalam furu' akidah. Furu' akidah ni dia kena sekurang-kurangnya ni, iaitu hadis yang sahih. Walaupun ahad, sahih hak tu. Dan benda tu berkait dengan akidah. Furu' akidah, bukan usul akidah. Tapi ulama yang tak saya terima, dia tak saya pakai lagi. Itu hadis ahad kata dia, bukan hadis mutawatir. Kita nak pakai tu sebab dia tak saya pakai. Asy'ariyah dia tak saya pakai. Padahal ada hadis. Ada hadis terang dalam Bukhari ke apa dia tak saya pakai. Sebab tak cukup syarat nak buat akidah, kata dia. Dia kena qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Hak tadi balik kepada kaedah tadi. Baik, kalau kita terima hak tu, bagi orang yang terima kata boleh buat landasan hadis sahih, ahad asalkan sahih, boleh buat landasan akidah dah, furu' akidah. Hak ni kita nak masuk dalam furu' akidah tak boleh. Sebab apa? Sebab hak ni dhaif. Tak boleh. Tak jadi akidah juga. Hak ni tak jadi akidah. Lepas tu kita nak ukur seseorang ni Tuhan terima, bahaya tu juga ada bahaya. Kalau seseorang tu hafal Quran misalnya, seorang tu mati syahid, tiba-tiba tubuh dia hancur, kita nak katakan apa? Tuhan tak terima apa? Tak betul ke syahid dia? Niat dia tak molek ke hafal Quran? Boleh jadi timbul bukan-bukan. Itu tidak menjadi pengukurnya, bukan penentu. Kalau seorang tu hancur lebur. Adakah kita boleh buat kesimpulan dia ni tak molek? Sebab setengah ulama dia kata kalau dia tu hafal Quran sungguh molek, baguslah. Bagus sungguh. Alim, lepas tu beramal dengan ilmu dia, sungguh tak makan. Kalau makan, kalau hancur, apakah kita boleh kata dia tidak beramal? Kita boleh buat kesimpulan gitu? Tak ikhlas? Tak boleh. Tak boleh buat kesimpulan gitu, bahaya tu. Dan apakah kita boleh buat kesimpulan? Setiap yang kita jumpa dalam tanah tak hancur tu, maka dia mesti orang molek. Boleh ke buat kesimpulan begitu? Sedangkan benda ni banyak bergantung pada keadaan bentuk bumi, keadaan geografi, bergantung pada hak tu juga. Tak boleh. Kalau kita bertebal pegang, bahaya juga. Tetapi hak masalah Nabi-Nabi surah kepada Allah lah. Masalah kata diberi rezeki, mereka itu hidup hayat itu hayat barzakhiyah, bukan hayat seperti kita ni. Kalau dia dapat rezeki, kita terima tu dalam Quran ada, terimalah. Tapi dapat rezeki tidak bermakna hidup seperti kita ni. Hidup di alam dia memang hidup. Tapi hidup tu tidak perlu kepada tubuh ni, tubuh kasar ni. Tidak perlu. Kalau tubuh kasar dia mana-mana kena telai, kau ikan, kau gapo, kau hancur lembu tak tahu mana. Lepas tu
Bergantung. Nak dapat nikmat, kau nak dapat azab tu bergantung dengan tubuh. Kena ada dulu. Tak kena tu. Tak kena tu lagu tu. Tak ada kena mengena. Hak ni dengan akidah. Bahkan boleh jadi keliru, boleh jadi ada. Jangan kita buat akidah. Sebab apa? Sebab ulama besar sudah bagi peringatan dah. Benda ni tak boleh, tak termasuk dalam akidah. Nak buat furuk akidah pun tak boleh. Furuk akidah pun tak boleh. Nak jadi furuk keluarga pun dia kena ada kaedah dia. Kena ada kaedah dia. Lepas tu kata Nabi SAW jumpa dengan Nabi Musa tu, tak acur tubuh dia atas langit. Memang jumpa atas langit. Itu alam misal. Lain itu hak tu. Cerita lain. Bukan nak ayat tubuh kasan ni. Tubuh hak duduk bumi ni. Kalau lagu tu tubuh hak duduk bumi ni, kalau naik atas langit tak ada dah bumi. Kau kan pula. Banyak kemuskilan pula tu. Banyak kemuskilan. Di situ kita kata tubuh tu tubuh misaliyah. Susah. Tubuh misaliyah. Tubuh misaliyah ni dari segi zahir nampak serupa. Lepas tu ada pula hadis yang sebut Nabi dia duduk semayang ke apa, dalam kubur. Lepas kalau kita pergi korek nak semayang lagu mana sepik, tak ada pun duduk semayang. Itu semayang alam dia tu. Anwar Shah Kashmiri sudah kata dah, hak tu hak sebut duduk semayang tu, dia nak ayat serupa dia semayang juga. Hakikat semayang dia semasa hidup tu, pahala semayang tu siapa seumur. Seseolah dia mati pun serupa dia duduk semayang juga. Pahala tu tidak putus. Bukan maksudnya dia bangun duduk semayang. Itu bukan alam taklif. Tak selesai lagi cerita semayang. Habis dah cerita semayang dalam dunia. Tak ada dah situ. Jadi susah pula. Pas semayang tu ada air semayang kau pula. Kalau ke mana? Kau tak payah ada air semayang pula situ. Ambil air semayang mana pula? Banyak kemuskilan. Dengan sebab itu tak perlu. Tak perlu. Kita sudah cukup dengan asas tadi. Lepas tu kalau Allah SWT nak beri, baiklah kalau kita kata tak hancur tubuh. Tak hancur tubuh lagu mana? Baik, kalau orang korek tak hancur tubuh, lepas tu orang tengok kemaluan dia gapo. Molek kau lagu tu. Adakah terhormat? Itu macam penghinaan pula. Pakak tengok, mana pakak tengok. Tak kai kapal dia tak hancur. Tubuh tak hancur, kai. Bila kai hancur, gapo dia akan apa? Molek kau lagu tu. Jadi apa kemuliaan yang diberikan dengan cara tidak hancur tu? Apa kemuliaan? Sebenarnya tidak ada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu, tidak ada kena mengena dengan hancur ke tidak hancur, tak ada kena mengena. Pahala, nikmat, azab apa tu semua memang dirasai, memang ada azab kubur, tapi alam dia semua alam mimpi. Siapa dia nak tahu, siapa dia nak berasa? Kita duduk tidur, seorang duduk berasa sakit, duduk berasa takut gitu mon. Tak ada siapa dia nampak, tapi kita mengalami, kita berasa sungguh sedar. Allah mujurlah sedar. Pak mana nikmat tu pula sedar. Allah apa yang sedar. Kalau panjang lagi pun tak apa. Dia seorang yang berasa, orang lain tak berasa. Alam dia tu dalam dunia tu Tuhan buat beza dah. Nak suruh kita faham, Tuhan buat gitu dah. Itulah berkenaan dengan hadis ini. Lepas tu Tabarani berkata dalam Mu'jam Awsat dia kata berhubung dengan ni sanad ini, dia mari juga dalam Mu'jam Awsat dia pun ada juga, tapi dia katakan dia lam yarwi hadzal hadis an ibn Jabir illa Husain bin Ali al-Ju'fi. Tu kata dia, hadis ini tidak ada yang meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir kecuali Husain bin Ali seorang dia. Bahkan seorang ni tafarrud perawi. Dia ni pula meriwayatkan hak sepatutnya Abdurrahman bin Yazid bin Tamim yang pergi tukar Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Boleh nak pegang ke orang lagu ni. Dia seorang riwayat. Dia seorang yang meriwayatkan hadis ni. Tak gerak tu, tak boleh. Dia pun tak ada. Kalau kita kata dia meriwayatkan daripada Abil Ash'ar, dia tak ada. Dengan Abil Ash'ar, dia kena umur 100 tahun lebih. Tak ada dalam kitab rijal mana-mana pun. Sebab kitab rijal ni salah satu keistimewaan dia, kitab rijal perawi hadis, dia akan sebut kalau perawi dia umur panjang 100 tahun pun dia sebut dah. Umur berapa dia sebut, tapi dia ni tak ada sebut. Menunjukkan dia biasa. Bila biasa dia tak ada, tak akan ada. Sebab tu tahun 13, hak ni tahun 54 mati.
dia kena umur 100 50 tahun. Patut ke umur dia lagu tu, kalau lah umur 150 tahun mesti semua sebut. Kalau umur 100 tahun tu pun sebut dah. 150 tahun lagilah sebut. Bahkan lebih lagi daripada tu, tak boleh. Seorang aja ni. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Tak boleh. Nak buat akidah tak boleh. Ada gitu. Akidah tak boleh. Atas nama usul akidah lagi tak boleh. Furu' akidah pun tak boleh. Sebab hadis ini dhaif. Furu' akidah dia kena hadis sahih. Bagi orang yang terima. Hak tak terima juga. Bukan senang nak jadi akidah ni. Dia kena qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Itu habis. Kita pergi kepada hadis hak baru pula. Ini bab larangan seseorang mendoakan keburukan ke atas ahli keluarganya dan harta bendanya. Lagu mana kita kata doakan keburukan terhadap anak bini dia, terhadap harta benda dia? Lagu mana? Siapa dia nak doakan keburukan? Atas diri dia sendiri. Dalam hadis yang lain ada sebut atas diri dia sendiri, atas anak bini dia, atas harta benda dia. Saya akan berlaku tu. Diri sendiri pun saya, anak bini pun saya, harta benda pun cari susah-susah tu saya. Bapa nak doakan keburukan? Dia ada dua kemungkinan. Satu, ni mengikut tafsiran ulama lah, perbahasan ulama. Satu dengan arti seseorang tu bila dia nak marah, dia sumpah tu macam kita harap, kita nak lagu tu lah. Kita kata beruk, babi misalnya, kita kata monyet, lutung, macam-macam lah. Boleh macam-macam lah kata. Tak boleh kata lagu. Kalau kena masa tu masa makbul, Allah SWT bui. Dan nak sangat. Tak boleh buat tak khabar lah. Tak boleh buat tak khabar, hilang akal, tak boleh. Kita ada akal, Allah SWT beri akal kepada kita. Nak marah lah mana pun jangan kata lagu tu kepada diri sendiri. Kata kepada diri sendiri, bahasa bodoh nak mampu kata. Jangan kepada diri sendiri. Ada orang kata celaka aku, dia kata jangan kata lagu tu. Itu macam doa dah tu. Jangan kata lagu tu ke diri sendiri, kepada anak bini, kepada siapa-siapa pun jangan kata. Itu macam kita menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah, dan kita kaitkan dia supaya sesuai dengan binatang. Dengan binatang. Diri kita tu dengan binatang. Celaka ni lagu mana celaka? Basak kau kita kata. Celaka tu teruk lah. Celaka. Orang celaka masuk neraka. Kita melayakkan diri kita. Kita doa. Sebab tu dalam Islam dia tak boleh main-main. Nama ke apa pun biar betul. Nama. Sebab itu pun setiap kali sebut macam doa dah tu. Hak ni pun lagu tu juga. Itu yang kedua, iaitu dia berdoa dalam keadaan mengatuk sangat. Adakah hadis? Dulu kita sudah jumpa dah. Dalam keadaan mengatuk. Dia pergi kata golai. Dia nak kata golai, dia kata golai. Allahumma ghafirli. Dia nak kata Allahumma ghafirli. Jadi tukar kata. Tak boleh. Sebab tu dia kena dalam sedar, kena kita tahu betul-betul apa yang kita kata. Apa yang kita kata tu kena baca betul-betul. Sebab ia merupakan doa. Kita tak faham pun tak apa. Doa tak faham pun tak apa. Baca Quran tak faham pun tak apa. Tapi biar betul. Kalau tak betul, ighfirli, minta ampun. I'firli, minta rugi, minta tanah. Biar bahas tanah. Kalau kita bahasa kita Kelantan ni kata, biar aku bahas tanah. Bahas tanah tu berat, mampus lah. Mampus. Ya Allah, mampuskan aku. Mampuslah bahas tanah. Begitu. Kena tanah tu. Tak boleh lagu tu. Walaupun dalam bentuk ibadat, kita tak boleh. Kalau mengatuk kena berhenti sampai jadi kata koksi tu, tak boleh. Dua kemungkinan di sini. Sebab apabila kena masa Tuhan makbul, jadi. Dia pergi jadi. Dia pergi jadi tu enggak.
Payahlah nak betulnya anaknya pula. Namun kita ada kata lutung macam-macam ke dia tu. Jadi degil, jadi keras peminatan lah. Namun kita duk kata begitu. Sebab itu jangan, kena beringat. Tak apalah. Ini doa. Sebab duk cerita pasal doa kan ni. Doa hak baik, jangan doa hak tak baik. Untuk diri kita, untuk ahli keluarga, untuk orang-orang yang berkhidmat kepada kita, harta benda kita, jangan. Kita kata tak molek. Sebab kalau tak kata, boleh pahala. Nak marah, sabar, boleh pahala. Supaya juga binatang makan tumbuh-tumbuhan kita, tanaman kita, kalau kita supah dia, saja. Kalau kita tidak supah, boleh pahala. Boleh pahala. Tapi bukan bermakna nak suruh kita lock gitu tanaman kita. Dak. Boleh kita pasal orang-orang tu, ataupun ketuk ke, tali ke, nak suruh bunyi burung lari, boleh. Lepas tu kita tipu dia dengan cara buat orang-orang kan, di tengah padat, boleh buat lagu tu, tak apa. Tapi nak supah tak boleh. Supah tak boleh. Sebab itu semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Allah belaka, lembu ke, kambing ke, beruk ke, burung ke, apa, semua kejadian Allah. Semut ke, katak puru ke, apa ke, semua kejadian Allah. Kalau Allah nak buat kita ni duduk tempat dia, boleh. Maka jadi katak puru lah kita, jadi putih beliung, jadi belalang, jadi apa, boleh. Jadi ikan, orang buru, orang pergi jala, orang igak, orang ngai, lekat sakit, sakok di mulut tu, boleh. Tuhan boleh buat. Tuhan pilih kita jadi manusia. Bukan senang. Tak ada pilihan kita sikit abuk. Pilihan ayah kita tak ada. Hak tu pun makhluk seperti kita juga. Kejadian Tuhan. Iktibar untuk kita. Rahmat daripada Allah untuk kita. Semua tu buat untuk kita. Setara tu mulia. Tiba-tiba kita kata lagu tu. Kita kata kita tidak bertuah, rasaklah, celaka lah. Celaka apa? Jadi manusia. Jadi manusia bertuah. Kita kata pula jadi gini sebab binatang. Padahal kita tengok binatang tu lagu mana. Sebab tu tak boleh. Sebab tu tak boleh. Nampak nok sangat. Jadi monyet ke beruk ke, halah. Tengok, rasa tengok dalam rupa manusia pun berat dah. Apa lagi kalau jadi bertukar rupa sungguh. Sepuluh zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dulu, Allah SWT boleh buat berlaku. Kalau dia tukar perangai, jadi perangai binatang-binatang, pun berat dah kita. Berat dah. Dengan sebab itu tak boleh main-main. Seterusnya, selawat kepada bukan Nabi. Boleh ke tidak selawat? Selawat di sini kalau dengan arti doa. Sebab selawat dia ada dengan makna istilahi syar'i, ada dengan makna lughawi. Kalau dengan makna dari segi bahasa Arab, salah, selawat, kita kata itu makna doa pun boleh. Makna doa pun boleh dari segi lughah. Tapi kalau selawat dari segi syarak, iaitu kepada Nabi lah. Kita minta Allah SWT cucuri rahmat kepada Nabi SAW. Itu selawat. Adapun kalau kepada orang lain, selawat dengan makna doa, cuma lafaz selawat saja, boleh lagu tu. Sebab apa? Dalam Quran pun Allah SWT ada sebut, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa salli alaihim, bukan niat ni dua orang aja, dia dengan suami dia aja dia minta Nabi selawat. Dalam Quran tu sebut lebih lagi. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Orang bayar zakat tu kan, bayar zakat kepada Nabi, Tuhan suruh selawat kepada mereka. Selawat tu apa makna? Doa kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu tu menjadi penenang kepada mereka. Bukan semaya situ. Solah di situ bukan dengan makna semaya. Solah, inna salataka sakanul lahum, solah situ tidak dipakai dengan makna istilahi ataupun syar'i, iaitu semaya. Bukan. Nabi SAW bila orang bagi zakat ke dia, dia pun
bangun sembahyang 2 rakaat kau, misalnya kita kata tak ada lagu tu. Sebab salah di situ dipakai dari segi bahasa. Serupa juga sini. Kalau salah dengan makna istilahi, itu khusus untuk Nabi, keluarga dia, mengikut cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar itu. Tapi kalau untuk orang lain saja tanpa sekali dengan Nabi, tak boleh mengikut kebanyakan ulama. Tapi kalau dengan makna doa, boleh. Dengan makna ta'zim, kemuliaan yang luar biasa, itu tak boleh. Hak luar biasa tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Hak ni bila seorang perempuan tu pergi royak kepada Nabi, kata kepada Nabi, engkau doalah untuk saya dan untuk suami saya. Doa. Tadi kita terjemah selawat sebab ambil kira lafaz dia tu. Ambil kira lafaz dia. Hak sebenarnya makna yang tepatnya iaitu doalah untuk saya dan untuk suami saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sallallahu alaiki wa ala zaujiki. Semoga Allah merahmati, memberikan kebaikan kepadamu dan kepada suamimu. Itu Nabi doa untuk dia dalam dengan lafaz salla. Asal maknanya kalau kita terjemah selawat. Tapi selawat tu tidak samalah seperti kepada Nabi. Walau bagaimanapun setengah-setengah ulama mengatakan boleh dengan lafaz ni, boleh dengan lafaz salla, salli alaihi, salli alaiha, boleh dengan lafaz tu. Hak moleknya kita kena ada beza seperti tadi lah. Gitu. Dan di sini kita tengok sahabat ini, sahabat ini dia minta biar Nabi doa untuk dia. Minta biar Nabi doa untuk dia. Itu ada. Molek lah. Kita buat lagu tu orang lain pun. Tidak Nabi pun orang lain. Nabi SAW pun suruh Sayyidina Umar pergi ke Mekah doa kata kita ni. Tidak semesti orang kurang minta dengan orang lebih. Orang lebih pun boleh minta dengan orang rendah daripada dia. Dari segi zahirnya lah. Dari segi zahir. Di sisi Allah SWT tu, Allah SWT tahu. Dia maha tahu. Kalau sama-sama kita ni nampak kurang pun boleh jadi di sisi Allah dia lebih. Dengan cara lagu ni mengajar, mengasuh jiwa orang Islam ni tidak besar ke diri. Tidak besar ke diri, sentiasa bergantung dengan Allah SWT. Dan orang lebih pun minta orang kurang doa. Tidak besar ke diri. Semuanya mengharapkan Allah, minta dengan Allah belakang. Gitu. Tak apalah. Babud du'a bi dhahril ghaib. Ini bab doa tanpa pengetahuan seseorang. Kita doa untuk seseorang tidak depan dia, alik belakang dia, ataupun ketika ketiadaan dia, ketika berjauhan daripada dia, ataupun dia duduk depan kita aja. Dia duduk dekat kita aja, tapi kita doa tanpa pengetahuan dia. Doa yang seperti ni lebih istimewa daripada doa hak lain. Boleh kita suruh orang doa, lepas tu dia doa selalu seperti ni, boleh juga lagu tu. Kita doa untuk dia pun boleh. Dia suruh kita doa ke dia, kita pun doa atas muka dia, boleh juga. Tadi ada Nabi doa depan dia selalu, boleh. Tapi satu lagi macam doa ni nak ajar kita supaya jangan doa depan saja. Kadang-kadang tidak ikhlas. Kadang-kadang tidak ikhlas doa depan ni. Kalau itu pun ingat, dia ingat kita, padahal ketika lain kita tak ingat-ingat pun ke dia. Hak naknya walaupun jauh, walaupun tidak ada sekali, kita sentiasa ingat. Sekurang-kurangnya sama-sama Islam ni, kita minta ighfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat, misalnya. Masuklah tu. Mukminin mukminat dalam dunia ni ramai, mana dia tahu kita doa untuk dia? Dia tak tahulah tu. Nabi SAW dalam Quran pun sudah ajar dah lagu tu. Ini hak ni yang lebih molek doa lagu ni. Jangan nanti orang suruh baru doa. Tidak suruh pun doa, secara umum lah, secara umum. Kalau secara khusus lebih baik lagi. Sebab apa? Mudah diterima ni doa lagu ni. Sebab ikhlas.
ikhlas, tidak ada sebab-sebab yang boleh membawa kepada dia tu jadi riak ke, ataupun nak menunjuk-nunjuk ke, nak suruh orang dengar ke, tidak lagu tu. Tapi sanad hadis ini pun dhaif juga. Hadis ini tidak kuat. Tapi tidak kuat pun boleh pakai hak lagu ni untuk doa, fadilat, kelebihan, boleh. Dalam hadis ini sanad dia hak akhir sekali, iaitu Ummu Darda. Ummu Darda ada dua orang, isteri kepada Abu Darda. Ummu Darda yang bernama Khairah binti Abi Hadrat, hak tu sahabiyah, seorang sahabat Nabi. Hak ni sahabat biasa lah, memang sahabat tak ada kelebihan dah. Ummu Darda seorang lagi ni tabi'iyah, bukan sahabat, tapi hak ni alim besar, perempuan yang alim, isteri dia. Hak banyak sebar ilmu dia, bini dia hak nombor dua, iaitu hak tabi'iyah, sebab hak ni alim dan faqihah. Hak ni orang panggil Ummu Darda As-Sughra, hak tu Ummu Darda Al-Kubra. Nama dia nya Ummu Darda hak tabi'iyah tadi, iaitu Hujaimah atau Juhaimah. Nama dia. Dan ceritanya, tidak cerita sinilah. Abu Darda ni bila dia nak menikah dengan bini dia ni hak tabi'iyah, dia pergi melamar lah, orang kata melamar. Tak apalah, kenal lah orang zaman dulu, sahabat ni nak belakang lah, sahabat tua, anak murid Nabi. Kita tak ada dengan Nabi, dia ada dengan Nabi. Banyaklah benda yang kita dapat kelebihannya. No. Tapi dengan syarat, kata dia. Syarat lagu mana? Syaratmu jadi bini aku dunia dan akhirat. Sedap juga syarat dia buat itu. Tak faham lah, apa dunia akhirat lagu mana? Dia pun wayak. Dia nak wayak betul, tak boleh juga. Sebab apa? Melanggar sunnah Nabi. Sahabat-sahabat lain tidak buat gitu, cuma dia pakai main isyarat. Bila orang tanya kemudian, apa maksud dunia akhirat? Maksudnya bini dia tu kalau aku mati, lepas tu dia tak menikah dengan orang lain lah, baru jumpa pula di akhirat esok. Kalau dia menikah dengan orang lain, tidak dunia akhirat lah, dunia saja. Itu maksudnya. Daripada situlah ulama-ulama faham bahawa seseorang isteri tu, kalau dia kekal dengan suami dia sampai mati, dia akan jumpa pula esok. Tapi kalau dia berpisah, tak jumpa dah. Sekarang selagi kalau tidak layak, jauh sangat beza. Jauh sangat beza. Hak ni duduk dalam syurga, hak tu duduk dalam neraka selama mana? Takkan hak tu duduk seorang dalam syurga? Tak ada hak layak dengan dia. Dari segi kelayakan dia pun satu perkara juga. Dengan sebab itu, kalau nak duduk sekali dalam syurga esok, dunia akhirat, dia kena buat molek sama-sama ju lah. Dia kena sama-sama ju. Jangan salah seorang saja ju, hak seorang lagi tidak ju. Dia jadi lagu lain juga. Walaupun Islam sama Islam pun tidak layak. Hak ni tidak layak. Lagu mana nak duduk sekali? Tetapi secara umumnya suami isteri dikatakan akan bersamalah. Tetapi dia adalah kes-kes hak terkecuali seperti tadi. Dan orang yang berdoa lagu ni, malaikat amin ke dia. Malaikat amin. Bila malaikat amin ni hak tu hak kita naknya. Malaikat amin. Sebab malaikat ni hak tak ada dosa. Makhluk Tuhan hak tak ada dosa. Ini isyarat juga kepada orang yang kalau kau serupa dengan malaikat, kau serupa dengan malaikat dari segi apa dia? Serupa dengan malaikat, tak makan, tak minum. Itu malaikat. Kita puasa. Kita menyerupakan diri dengan malaikat lah tu. Kita tidak melakukan dosa, malaikat tak melakukan dosa. Kita tidak melakukan dosa. Kita menyerupakan diri dengan malaikat. Kau serupa, kau dimakbulkan doa kita tu. Gitu kaedah dia. Malaikat ni tak ada dosa langsung. Kalau kita ada juga.
Cuma adalah keistimewaan manusia tu, memang muka dia susah payah kan. Tetapi malaikat ni bila dia amin dan dia doa pula, walaka bimithlin, mu pun mudah-mudahan dapat lagu itulah juga. Kira-kiranya Allah SWT akan makbul jugalah doa malaikat tu. Doa kita tu balik kita nak suruh dia baik, biar dia sihat, biar dia panjang umur, biar dia sihat, panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Tuhan beri kita juga malaikat amin. Itu kelebihan doa jauh ataupun tanpa pengetahuan seseorang. Maksud hadis ni, tujuan dia sebenarnya nak suruh ingat kepada sama-sama Islam, ingat kepada saudara seagama. Tu ingat. Itu maksudnya. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling mudah dimakbulkan ialah doa seseorang kepada orang yang lain tanpa pengetahuan, walaupun depan dia. Tidak semesti raib ni tak ada depan, tak mesti. Duduk jauh kau kena seberang laut kau baru jadi, ada. Tapi hadis ini pun tidak sahih juga. Patut tidak sahih apa Abu Daud jujuk hari ni, hatu hak tidak sahih ni. Kena faham cara ulama ni. Dia buat mari. Lepas tu ikutlah kaedah dia. Tengoklah sanad dia tu. Lepas tu kena tengoklah ni bahagian gapo, bab gapo. Kalau bab fadail tak apa, kita boleh pakai lagi. Setara mana dhaif dia nya. Ni pasal ada Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, orang Afrika. Tengok ni dhaif ni, perawi ni. Ada dia seorang punah selalu. Jadi dhaif lah. Tapi untuk kita amal benda-benda lagu ni boleh. Sebab doa tu pada dasarnya molek, dan ada dalam Quran, dalam hadis ajar kita doa untuk orang mukmin, mukminin dan mukminat itu bukan duduk depan kita belakang. Dalam dunia ni luah. Termasuk tidak salah dari segi makna dia. Makna dia betul. Cuma dari segi sanad dia. Kalau kita nak amal boleh. Tak apa. Sebab apa? Ini dalam bab fadail, bukan masalah akidah. Kalau tadi akidah, bila akidah kena ikut kaedah. Ikut kaedah lagu mana sepatutnya. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda 3 doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah, tidak ada sebarang keraguan tentangnya, tentang diterima oleh Allah. Yang pertama doa ayah, yakni kepada anak dia. Doa orang musafir. Dan doa orang yang kena buat nyaya kat orang, orang yang dizalimi, dianiayai. Ni 3 macam doa. Lepas tu doa mak tak ada, tidak ke mak ni lebih penting. Doa ayah pun itu dah. Doa mak lebih-lebih lagi lah. Hadis ini pun tak kuat juga. Tengok, hadis ini pun tak kuat juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam sanad ini, dia kata Darimi berkata, Abu Ja'far hadza rajulun min al-ansar wa bihadza jazama Ibnu al-Qattan wa qala innahu majhul. Perawi majhul tak boleh, jadi dhaif juga. Tapi boleh pakai. Benda setara mana? Benda setara mana? Boleh pakai. Dan banyak lagi hak di tempat lain hak sahih. Sini hak ni tidak sahih. Bukan bermakna isi dia tidak sahih. Banyak di tempat lain hak sahih ada. Kalau kita kata tidak sahih tu, di sini hak ni tidak sahih. Sebab apa? Sebab Abi Ja'far itu tidak jelas siapa. Tidak jelas siapa. Lepas tu bab ma yaqul idza khafa qauman. Kalau kita takut kepada seseorang ataupun kepada sesuatu golongan orang, takut kepada sesiapa lah, apa doanya? Ini doanya, iaitu
Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia takut kepada sesuatu golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada takut juga ke? Sifat manusia dia ada hak tu. Sifat manusia. Hak tu tidak dinafikan. Takut. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Gapo ada dalam Quran sebut dia takut. Itu sifat manusia. Tak apa. Serupa juga hak tadi. Kalau kita kata kalau dia hancur, serupa dengan orang lain jugalah. Dalam kubur kalau dia hancur, serupa dengan apa istimewa? Kena ingat sifat manusia. Sifat manusia. Kalau manusia lagu tu. Serupa Nabi pergi buang air besar, buang air kecil. Kita nak persoal juga kau tu. Dia manusia, adalah sifat-sifat manusia. Serupa juga di sini, takut. Ada juga. Cuma takut dia tu lagu mana? Tidak serupa kita takut. Takut serah kepada Allah. Takut ada cara-cara dia, ikhtiar dia. Begitulah. Takut, bila ada benda-benda ni, Allah SWT gandakan pahala kepada dia. Sebab dia hadapi juga, walaupun dalam keadaan begitu. Ada pun sifat takut gitu gini, itu tetap ada pada Nabi-Nabi. Tak boleh pakai buat Syiah. Dia kata hadis maudhu' belakang, kata dia. Kalau lagu-lagu ni hadis maudhu' lah dia. Dalam Bukhari itu hadis awal kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tu ketar takut. Dia suruh selimut. Lepas tu peluh. Mana boleh Nabi takut, kata dia. Dia persoalkan. Padahal dalam Quran Allah SWT sebut tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa pun ada takut. Padahal kalau lagu tu, kalau hadis boleh kita tolak, Quran nak tolak kau. Dia jadi lagu tu lah kalau ikut era dia. Sebab tu tak boleh. Bagi kita, Quran dengan hadis tidak bercanggah. Itu boleh ada. Ini sifat manusia. Lagu mana dia doa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku letakkan engkau di hadapan mereka. Biar engkau menjadi penghalang di antara aku dengan mereka. Biar mereka berlawan dengan engkau, bukan dengan aku. Itu maksudnya. Minta doa gitu. Pak kalau lawan dengan Allah, nak lawan lagu, nak menang lagu mana, nak lawan lagu mana, tak boleh. Tak boleh, tak akan menang lah. Kalau kita letak Allah, jadikan Allah itu di hadapan mereka, mereka berhadapan dengan Allah, melawan Allah, tidak akan menang. Minta tolong dengan Allah lah maksud sini. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan mereka. Itu doa Nabi. Kita pun lagu tu lah. Bila ada ketakutan, bila ada kebimbangan, kekhawatiran, dan macam-macam lagi, kita doa boleh guna hak ni lah. Kalau ada orang nak kena, nak jahat pada kita, hak ni, guna hak ni. Dan hadis-hadis yang seumpama ini banyak sebenarnya. Cuma sanad ini dhaif. Hak lain banyak lagi, hak sahih yang seumpama ini. Dengan sebab itu Imam Abu Daud nak ayat di sini, kalau dalam bab doa, bab fadilat, bab gani-gani, hadis setara ni boleh dah. Boleh dah. Dalam Quran ada najini minal qaumiz zalimin. Ada. Ya Allah, selamatkanlah aku, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Ada. Itu pun doa daripada Quran. Serupa juga dengan hak ni, minta tolong dengan Allah hakikatnya. Makna dia tu tetap ada di sini. Itulah beberapa bab masih baki lagi sebelum ni. Lepas tu bab istikharah pula. Sekat itulah. Wallahu a'lam. Wa akhiru